Bismillahirrahmanirrahim. Wujud Allah dan di setengah daripada sifat kamalat Allah. Sifat sempurna. Kamal dia siapa-siapa dia ingkarkan sifat kamalat seperti wujud, orang ni kufur awe. Kufur awe. Dah kufur dah. Maka wujud malah dia tak arti ada, dikanaki dengan ada zati. Apa makna ada zati? Yakni ada Tuhan sungguh. Ada Tuhan tak gelai timur. Ada Tuhan tak jadi gelombang. Ada Tuhan tak berubah. Ada Tuhan tak binasa. Itu makna ada zati. Dan ada Allah Ta'ala dikanaki laginya. Tak ada yang memberi bekah oleh yang lain. Makna ada Tuhan, tak ada yang orang menjadikan dia. Dua. Dan tiga lagi. Dan wujud itu. Dan bermula wujud itu. Tak situ. Dan wujud itu, yakni dan bermula sifat wujud itu, dah, ialah sifat yang subutiyah, khabar. Jadi kita pakai dan wujud tu kita pakai mubtada. Kemudian sifat wujud saat itu kita kata sifat yang subutiyah tu pakai khabar. Dan wujud itu, yakni bermula sifat wujud itu. Apa sifat wujud? Yakni ialah sifat yang subutiyah. Apa sifat subutiyah? Yakni sifat yang bahasa sungguh. Baik. Apa makna subutiyah? Takdir. Yakni yang bahasa sungguh. Yang bahasa sungguh ti. Ya tak naik siapa tangga ada. Ya tak turun siapa tangga tak ada. Cumanya bahasa subutiyah. Yang bahasa sungguh ti. Lagi pula pesing kita reti. Deh. Sifat bahasa subutiyah. Tulis luar. Yakni sifat yang bahasa sungguh. Yakni tak naik siapa tangga ada. Dan tak turun siapa tangga tak ada. Tu dia. Kama dia yang menunjuk oleh bersifat dengan dia dengan wujud. Apabila Tuhan kita pergi bersifat dengan sifat wujud ni, ia tunjuk ke apa? Menunjuk atas diri zat. Ia tunjuk atas diri zat. Apabila benar saat ni tu, dia bersifat dengan ada. Maka diri ada tu dia tunjuk selalu atas zat ni. Tengok, ada weh, ada kalah. Ada tu tunjuk atas zat tu. Ada apa weh? Ada gambuh. Ada apa weh? Ada kain. Maka dia ada, dia tunjuk selalu dah. Di atas diri zat tu. Orang panggil, sebab tu orang panggil sifat bahasa sungguh. Sungguh kau nak tengok, kalah ni. Kalah ni, kita tengok kalah ni zat ni. Kalah ni zat. Kemudian di kalah, perhati molek tagi main goyak. Kalah ni orang panggil benda pesing zat. Benda pesing bertokoh, tapi tokoh lu. Kemudian apabila kita tengok di kalah, maka kita reti selalu, ada weh. Maka dia ada ni, satu sifat. Maka dia ada ni, duk tunjuk di atas diri zat kalah. Kemudian dia ada ni, dia ada sungguh ke? Ada sungguh. Tapi dia tak naik siapa tangga ada. Hak ada diri zat kalah, kita tunjuk sini kena tudung kalah. Tunjuk sini kena pucung kalah. Tunjuk sini kena tengah kalah. Diri ada, cuma kita pahalah diri ada tu daripada diri zat ni. Apabila zat ni ada, maka selalu kita faham kata, ada di situ. Tapi dia tak nak siapa tangga ada, dia tak turun siapa tangga tak ada, tapi orang panggil pesing sungguh. Sebab tu kita reti. Kalau dia tak ada, kita tak boleh reti dia ada. Hak kita reti zat ni zat. Kamu dia boleh mengerti kata ada dengan sebab zat ni. Maka zat ni bersifat dengan wujud, maka wujud tunjuk di atas diri zat. Zat kau zat kalah, zat apa zat nyapu, zat apa zat talipung, maka dia ada tunjuk halu dah. Tu dia. Tiada ia wujud ni. Tiada gapo? Tiada ia wujud, gapo dia? Dah. Tiada ia wujud lebih atas zat. Bukan nak royak kata wujud saat itu satu perkara yang lebih, yang zaidah daripada zat. Tengok. Kita tahu telefon ni ada tak? Ada. Maka di telefon ni ada, kita faham zat saat itu ada dia. Maka dia ada, sifat ada tunjuk atas diri zat telefon. Maka sifat ada ni, dia suku sakat kau daripada telefon. Supaya masing garis suku sakat pada garis kau. Manis sakat suku sakat daripada zat. Dah. Benda duk jelira oleh tu. Maka dia ada duk dalam telefon ni.
Pahal di telefon ni, bukan dia satu suku zakat, benda yang suku, benda yang apa, yang cerai daripada zat ni. Faham? Benda duduk sini. Apabila ada zat telefon, diri ada duduk sini. Pakai sini, jelira sini, ada di sini. Deh. Kalau dia kata dia tu lebih daripada zat, suku zakat daripada zat, satu perkara lebih tak zat, tak. Tapi ada sini. Apabila zat ada, getilah ada di situ. Maka dia ada, tunjuk tah zat tu. Maka dia ada tu, dia lebih pada zat. Hai tak? Faham ni. Satu perkara yang ada di sini. Nah. Supaya kita faham tak? Sebut kata sakat, manis faham situ dah. Sebut kata garam, masing faham situ dah. Sebut kata asal lima, faham dah masing di situ dah. Maka diri masing dengan sungai butir lima tu benda suku zakat. Hai tak? Benda duduk situ, duduk jelira dalam butir lima tu. Kenapa lah? Okey. Apa mah? Deh. Pati molek, pati mikir molek. Dan memadalah akan mukallaf bahawa mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa taala itu. Kama dia apabila di Allah Taala saat itu bersifat dengan wujud yang zati, wujud yang sunguti, yang tak bertepuh dengan punah, tak bertepuh dengan ketakdaan, tak bertepuh dengan ketiadaan, tak mendului akan dia oleh Adam. Lagi pula dia tu wujud dia saat itu orang panggil wujud yang pasti berkekal, yang sempurna dan pula tidak memberi bekah atasnya oleh yang lain. Dan ada tu yang tunjuk di atas diri zat dan dia bukan lebih di atas zat. Tengok lagi. Lepas tu dia kata dan memadalah akan mukallaf. Cukup dah atas mukallaf. Cukup ke apa dia? Bahawa mengetahui bahasa Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala kata maujudun. Maujud Allah. Wujud sifat faham molek. Maujud ni Allah. Tengok. Maujud Allah. Maujud. Ni maujud dengan wujud lain lah. Faham molek? Allah maujud. Allah ni sungguh. Zat Allah ni maujud. Kalau Tuhan buka dinding kita supaya Tuhan buka dinding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam Isra' Mi'raj Tuhan bukakan dinding beribu-ribu dinding. Nabi boleh tengok zat Allah. Tapi tengok zat Allah bila kaifiyah. Dengan tidak boleh goyak tu zat Tuhan lagu tu. Kama dia zat Allah Ta'ala dikatakan maujud. Benda yang ada lagi pula sungguh. Apabila Tuhan bukakan hijab beribu-ribu, macam buka pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka zat Tuhan kita boleh tengok, kita boleh nampak dengan mata kepala kita. Supaya boleh kita tengok mata kita, kepala kita, telefon boleh tengok tak? Boleh tengok, boleh nampak tak? Boleh nampak ni zat bagi makhluk. Maka zat Tuhan sebab tu kata Allah maujud. Bukan Allah wujudun. Wujud ni sifat. Masdar. Masdar ni benda tak ada, benda biasa kerti. Wujud daripada wajada yajidu. Wujud. Orang panggil ke? Masdar. Maka diri masdar benda biasa tak ada. Benda biasa sungguh. Benda biasa kerti. Benda biasa sungguh dan pula biasa kita kerti. Tapi diri Allah dikatakan maujud. Faham tak? Maujud sebagai wujud yang tiada tasawuf. Wujud mana? Sebagai wujud, sebagai sungguh, sebagai ada. Yang tiada tasawuf, yang tiada tergambar dan tiada tersilat pada akal otak kita ni, fikiran kita ni. Ternafi ada. Mana terwujud yang pasang gawa, yang pesing tak boleh kita nak tasawuf, tak boleh kita nak tergambar sekali-kali pada akal fikiran kita. Kata ternafinya ternafi wujudullah, kata tertolaknya tertolak wujud. Maujud sebagai wujud. Tuhan tu maujud, perkara yang ada lagi pula sungguh sebagai ada yang tak boleh nak fikir pada akal tu. Kata ternafi dan tertada. Dan tiada wajib atas mukallaf. Tengok weh. Dan tiada wajib atas mukallaf mengetahui
bahawa sewujudnya wujud Allah Ta'ala. Tak wajib ni perkara tak wajib di atas mukallaf. Tak wajib ke apa dia? Tak wajib ke apa dia tengok. Tak wajib. Nah, bahawa sewujudnya wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Tak wajib dia mengetahui. Tak wajib mukallaf tu kena tahu. Kata bahawa serana dan tiada wajib atas mukallaf mengetahui bahawa wujudnya wujud Allah Ta'ala itu ainuzat, kena kepada diri zatnya zat Allah. Tu tak ada kena tahu tu. Dia mau kata wujud, sifat wujud ni kena kepada diri zat ke lagu nah. Hak ni tak ada wajib kena tahu. Kalau tak tahu pun tak berdosa ni. Cuma kita perkata Allah Ta'ala wujud. Wujud yang sabit pada Allah wujud zati. Lepas tu wujud di Allah sebagai wujud yang tak ternapi kata tak ada. Kau dah tu ya? Lepas tu masalah bahagia terak-terak lagi bertanya, wujud saat ni sifat wujud Allah Ta'ala kena pada diri zat ke ataupun kena pada lain pada zat? Hak tu tak wajib kena tahu. Kalau tak tahu pun tak berdosa dah. Atau lain daripada zat. Atau lain daripada zatnya zat Allah. Wujud ni kena pada zat ke ataupun lain pada diri zat? Kerana benda ni tak wajib mukallaf kena tahu. Tengok ilat pada tu tiada wajib atau mukallaf mengetahui. Tengok Sanusi. Syafi'i. Kerana dimakan itu, dimakan mana? Mengetahui kan bahawa sewujudnya itu ainuzat ataupun lain daripada zatnya. Tetap situ. Kerana dimakan itu, dimakan yang tersebut. Tiada wajib. Daripada tiada wajib atas mukallaf bahasa mengetahui ke apa dia? Dah tiada wajib atas mukallaf mengetahui bahasa wujud itu ainuzat ataupun lain padanya ni. Kenapa tak wajib? Dah kenapa dimakan itu tak wajib? Setengah daripada rawamidi ilmil kalam baca molek. Kerana perkara kata wujud tu daripada ainuzat diri zat ataupun lain pada ainuzat. Orang panggil itu daripada benda-benda ghamid. Apa ghamid ilmu kalam? Yakni perkara-perkara yang payah, perkara-perkara yang jadi sulit, perkara-perkara jadi selit sepik daripada bahasa ilmu kalam. Hak tu bagi orang awal macam kita, orang tamadah macam kita, kalau tak tahu tentang masalah wujud tu ainuzat ke ataupun dia kena pada lain pada ainuzat ke, hak tu tak tahu pun tak ada apa bagi orang-orang awal, sebab perkara tu dikata perkara ghamid, perkara payah, perkara susah, perkara sulit daripada ilmu kalam. Bagi kita orang awal tak tahu pun tak ada masalah, itu tak berdosa, tak wajib kita kena tahu. Tapi hak tu khasnya bagi ulama-ulama saja. Why dah? Kenapa kita wajib kata tak wajib bagi mukallaf kena tahu kata wujud tu ainuzat ataupun lain pada ainuzat, tak wajib mengetahui. Kerana itu dikatakan perkara-perkara yang ghamid, perkara-perkara yang selit sepik daripada ilmu-ilmu usuluddin. Bahkan itu yang mengetahuinya wajib tahu daripada para ulama dan pula orang-orang alim saja. Tulis itu. Benda tu tak wajib kita orang baru-baru ni, orang tamadah macam kita ni kena tahu. Sebab apa? Perkara itu dikatakan dah benda-benda yang ghamid, benda yang dalil-dalil yang payah. Maka bagi kita orang tamadah tak pasti kena tahu. Dah. Habis kat tu. Dan mustahil lawannya, lawan bagi wujud. Mustahil lawannya. Syafi'i. Mustahil lawannya, lawan bagi wujud. Syafi'i nak lari kan ni? Tengok molek. Iaitu lawan tu. Tak situ Rami. Iaitu lawan tu. Lawan bagi nak wujud ni. Adamun ialah Adam. Apa Adam? Arti Adam ni tiada ada. Makna kata tiada ada bagi Allah itu satu perkara yang melawan ni. Mustahil lawannya. Lawan bagi wujud yang dilawan bagi ada ialah Adam. Maka diri Adam Allah, tak ada Allah,
tak sabit Allah, tak wujud Allah, ini satu perkara yang mustahil pada akal. Apa perkara yang mustahil pada akal? Yakni perkara yang tak terimalah oleh akal, kata nak ada benda tu, nak sabit benda tu. Siapa? Sabit tak ada Allah Ta'ala, ini perkara yang ditolak, perkara yang tak terima oleh akal kita. Nak kata adanya, ada apa? Yakni ada tertengah Allah Ta'ala tu tak ada, Adam Allah, ketiada Allah, tak sabit Allah. Ini orang panggil perkara tak logik pada akal kita. Nak terima kata tak ada Tuhan. Akal kita terima oleh mana? Terima oleh tak ada. Ada. Sebab musyahadah alam ni ada, langit bumi ni ada, bintang ada, maka akal kita duk terima oleh atas ada Allah, wujud Allah, sungguh Allah. Lek tak ada Allah, ha ni akal kita bukan ni weh. Bukan weh, tak terima tak leh ni. Orang panggil perkara yang tertutup ataupun tak tertutup. Dan dalil. Nah, dalil apa ni? Perhati molek. Jangan duk nera. Dan dalil bagi orang kecil ni kena kak weh. Buat demo dengar je. Lepas tu duk je nera tadi kalian ni naya ni. Dan dalil apa? Dalil atas wujud. Dalil percemi di atas wujud Allah Ta'ala. Manakah dalil? Manakah percemi bagi kata Allah Ta'ala tu ada? Mana dalil? Hari. Negara mata ni. Atas wujud Allah Ta'ala, itu segala makhluk ini. Dalil kata Tuhan tu ada. Manakah dalil? Manakah percemi? Dalil kata Allah Ta'ala ada. Yakni segala makhluk ini. Ialah makhluk ini, ialah jadi dalil, jadi tanda percemi kata Tuhan tu ada. Wujudul alam, ini dalilun ala wujudillah. Wujudul alam, dalilun ala wujudis sani'. Dalil apa wujudul alam? Dalilun ala wujudil mudabbir. Tahu itu dah. Kenapa? Boleh kata ada makhluk semua ni. Langit, bumi, bukit, bukau, pokok kayu, pokok kaya, sungai, laut, ikan, patak laut, belia, patak laut. Kita semua ni dalil di atas kata ada Allah. Kenapa? Kerana ia segala makhluk ataupun makhluk ni mungkinun, dia tu perkara mungkin. Apa makna mungkin? Arti mungkin ni patut ada dan patut tiada. Sebut kata benda mungkin, benda perkara yang boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Orang panggil benda layak ada, layak tak ada. Orang panggil kecek benda-benda tak payah dia tanah. Benda hak kena kedua-dua belah. Lek ada pun kena, lek tak ada pun kena. Ada ya boleh jadi, tak ada pun boleh jadi. Misal kata, kita misal kata, kita satu hari anak apa orang. Boleh jadi 10, boleh jadi tak ada, boleh jadi seorang, boleh jadi 2, boleh jadi lakar. Kita ada bini gila ni. Pada mata Farid nak berapa sikit lagi? Boleh di 3 orang. Haris nampak ala-ala pun tak 13. Tengok ada nampak lali-lali pun anak 25. Nak bini banyak. Dah. Benda boleh jadi belakang. Tengok lali-lali jangan main. Sebab tu benda kita tak suka ni ada jadi hangat. Tak suka duk ponok dulu tu weh ada. Kapal-kapalan ni 3 berat weh. Silih semua kerisi tu. Jangan main. Jangan gaduh kita deh. Nampak itu pun. Kakak saleh tu. Tengok ni besar ni Farid ni. Tapi anak 3 orang lagi lah. Pai mewah dah metau lah. Kan? Kaya tak nak oleh anak. Hei. Dah. Tengok semana Arab pun senyum semua jangan main. Negara tidak hidup tidak deh. Deh. Tapi kasar. Bini silih umur. Kita orang panggil benda mungkin. Tengok tawak kasar kau tawak. Tapi mereka mau kau dah. Kau mana? Benda mungkin yakni benda boleh jadi. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Mana kita tahu? Supaya bini kat ni, bini 3, bini 2, bini 1. Anak 2, anak 3, anak 4 boleh jadi. Ataupun kita kata benda mungkin kau lagi. Mungkin tak kita ni aling. Mungkin tak aling. Demo ni kita tak tahu kita aling ni. Boleh jadi sikit lagi. Nampak amat, nampak kan? Pesen kita tak keteng-keteng tapi aling besar lagi dah.
Ngajar kamu? Oh, alim tak alim ngajar Pak Mazhar. Pak Mazhar kau anu tahu haike ke apa tak tahulah. Ha. Kadang-kadang demo ni mungkin sikit lagi atas dia tu dah kaya. Ha. Zaidi tengok nampak itu kaya. Benar mungkin tak? Mungkin. Nak mana lepeh? Nak nerah mu? Ha. Ha, Zaidi tengok itu kaya lagi. Dahi tengok lah ni lah tak apa sujud lah pelkok lah ni. Tahu Ha, benar mungkin melaka kaya sesak. Ha, apa misalnya demonik debel sikit lagi. Ha, jadi debel lah orang kenal belaka dia pun itu ni. Nah, dia orang panggil cara yang mungkin. Nah, lepas tu kita tengok kodok pondok lah ni. Dia ni kaya dulu kodok pondok. Seni. Tapi bos sikit lagi lah. Nak makan tak ada. Kita pergi jumpa dia nak. Ha, jumpa di kedai jalan atas tesing. Tu kutik kerok tak tu. Dia makan barang-barang letup siapa. Macam mana? Hino. Benda ni apa? Benda orang panggil boleh jadi belaka. Sino, skeng, kaya, susah, mulia, sahino. Ataupun aling jahil. Hak ni benda mungkin. Benda Allah Ta'ala harus buat belaka weh. Ha, Allah Ta'ala buat belaka. Misalnya kita selagi. Ya ni masa pok ya muk ya anak amah. Anak amah. Kita tengok di Zohir pok yang ngamuk ya ni dah. Anak 13. Tapi anak 10. Mari jatuh ke anak ya ni. Sore tak ada anak. Boleh sore tu polo payah. Ni mana? Ni orang panggil perkara yang mungkin. Tapi tengok adab pok yang ngamuk ya ni. Anak amah. Jatuh dia. Nak boleh sore pun payah. Dia mau cucuk nu tok nenek ya dulu nu jadi payah boleh nu. Ha, dia ada ke tu? Okey, ani dia panggil perkara mungkin, ni faham mungkin tu. Artinya arti mungkin patut ada dan patut tiada. Dan tiap-tiap mungkin, tiap-tiap perkara mungkin tu. Tiap-tiap perkara mungkin itu tak dapat tiada. Apa tak dapat tiada? Yakni pasti. Gitu. Tak dapat tiada, yakni pasti. Pasti ke apa? Pasti bahawa ada baginya. Bagi mungkin yang mengadakan dia kan mungkin. Makna kata, sebut kata mungkin pasti ada baginya yang mengadakan dia, yang menimbulkan dia, yang menjadi. Tak mana tak? Yang mengadakan dia, yakni yang menjadikan dia kan mungkin, ataupun yang menimbulkan dia kan mungkin, atau kerana ia mungkin baru. Baru kerana dia tu baru, benda tergelar timbul. Kama dia apabila sebut kata dia tu baru, artinya arti baru ada kemudian dari ada ke tiada, yakni ada mari tak ada. Buat itu kelimah mudah-mudah tu kecek bahasa kampung kita. Sebut kata mungkin benda patut ada ataupun tiada. Sebut kata mungkin benda yang pasti baginya yang mengada. Ataupun sebut kata mungkin benda yang baru timbul, benda yang tergelar timbul. Apabila sebut kata benda tergelar timbul, maka pasti dia saat itu benda yang ada mari tak ada. Makna mendului atas dia oleh Adamul Lahik, oleh Adam yang ketiada Adam yang menghubungi ataupun Adam mendului. Tu orang panggil mungkin. Dan tiap-tiap yang baru. Ni dalil ni, dalil terwujud Allah Ta'ala. Dan tiap-tiap yang baru itu tak dapat tiada, yakni pasti, lazim, tak terkaya. Yakni tak terlepas bahawa ada baginya bagi mungkin saat ni yang membaharukan dia kan mungkin ataupun akan yang baru daripada mungkin saat ni. Apa yang membaru? Yakni Allah Ta'ala yang menjadikan dia. Artinya arti yang membaharukan dia akan mungkin ni, yang mengadakan dia yang mengadakan dia akan mungkin. Ini dalil dan dalil apa? Dalil di atas wujud Allah dan sabit Allah Subhanahu wa taala, itulah dalilnya. Dalil ada Allah ialah segala makhluk. Kenapa segala makhluk ni kata dalil di atas ada Allah? Sebab dia perkara mungkin. Sebut kata perkara mungkin, benda yang patut ada dan patut tiada. Faham tak tu? Dah. Kemudian masalah wujud ni, tengok wujudullah. Perhati sini, mata klik orang. Tengok sini. Tadi tak faham pula. Bukan benda mudah ni, kena mikir. Benda kena mikir.
bahasa wujudullah, ada Allah. Nah, kita dah bercara daripada simpulan yang pertama, akidah pertama jangan lupa asal. Musannif kata kami nak orikan satu-satu akidah, patut kami nak ori sertanya dengan satu dalih. Satu akidah, satu dalih. Satu akidah, satu dalih. Satu percemik bagi akidah saat ni supaya kita menyipu dalam hati kita satu akidah berserta dengan dalih. Supaya kita pergi kedai saat itu beli barang, serta belikan benar-benar di apa? Belikan barang berapa? Sekali plastik. Belikan akan sekali dengan plastik. Dah kan? Ada mau berikan apa? Bukan kita pegang tangan tu. Dia mau boleh pasti kita pegang. Maka ni musannif kita warikan akan satu masalah daripada akidah, daripada pegangi. Maka musannif hiasi dan musannif saat itu berserta situ, diiring situ dengan satu dalil. Kemudian wujudullah daripada sifat kamalat hak yang pasti kita kena tahu, yakni di atas jalan tafsir satu persatu. Dah. Sengah daripada sifat kesempurnaan Allah. Tengok. Arti ada, yakni ada Allah, ada Tuhan. Maksud ada, yakni wujud. Ada bahasa Jawi, bahasa Arab wujud. Satu, ada Tuhan zati. Ada Tuhan itu sungguh, sebenar, hakiki, sejati. Artinya apa dia? Iaitu ada yang bertepuh dengan tak ada. Ada Tuhan yang tak bertepuh dengan tak ada. Yang tak bertepuh dan tak bertepuh. Yang tak bertepuh, apa dia? Dengan tak ada. Dah. Dan dengan binasa. Makna ada Tuhan tak bertemu dengan tak ada, tak bertemu dengan binasa. Tu orang panggil ada yang pesing zati. Dan apa dia? Tuhan tiada mendului oleh Adam lahir. Adam duk menghubungi. Kita menghubungi Adam. Bermakna kata ada kita dulu tak ada. Lepas tu mari ada. Makna ada hubungan ada ke? Berhubungi dengan ada kita, wujud kita tu. Menghubungi ataupun mendului oleh tak ada dulu. Orang panggil menghubungi dengan Adam lahir. Tapi ada Allah tidak mendului oleh Adam yang menghubungi. Bukan Tuhan tu tak ada. Lepas tu mari ada. Lepas tu kita ada. Supaya kita. Maka lagu ni orang panggil bukan sejati. Kalau ada pesi mendului akan dia oleh Adam lahir. Orang panggil lagu ni, orang panggil wujudun ghairu zatiyin. Wujudun ghairu kamil. Sebab tu dia Allah boleh kita panggil wujud zati ni. Kerana tak bertepuh dengan Allah kebinasaan. Tak bertepuh dengan Allah dengan kepunuhan. Tak bertepuh dengan Allah kesudahan. Tak bertepuh dengan Allah oleh Adam yang lahir. Dah. Yang kedua, ada Tuhan tiada memberi bekal oleh yang lain daripadanya. Dua, faham makna wujud. Yang pertama ada Tuhan sejati. Makna ada Tuhan yang mudah-mudahnya tak bertepuh dengan binasa, tak mendului oleh Adam lahir. Yang kedua ada Tuhan tak memberi bekal ke atas Tuhan oleh yang lain. Makna tak ada orang yang menjadikan Allah oleh seorang pun seperti kita. Kita ada yang menjadi, ada yang menimbul. Maka faham pada mana wujud zati ni, Allah Ta'ala ada dia tidak memberi bekal oleh yang lain ke atasnya. Yakni ada Tuhan, tak ada orang yang menjadikan dia. Dua, makna wujud. Yang tiga makna wujud, bermula wujud itu suatu sifat. Suatu kelakuan, suatu keadaan, sifat. Yang subutiyah. Faham boleh? Ni bahasa Arab dah ni. Yang pesing sungguh. Lepas tu nak suruh gimana? Sifat wujud ni dia panggil sifat yang pesing subutiyah. Yang pesing sungguh. Iaitu sifat yang bahasa sungguh dan reti jua. Tiada naik siapa tangga ada. Dan tak turun siapa tangga tak ada. Kalau dia naik siapa tangga ada. Kita boleh tunjuklah sebuah telefon, sebuah gabung ni. Ada boleh pergi. Tapi nak panggil ada, tak boleh sungguh ya. Sungguh. Sebab kita reti je sungguh, reti. Tapi kalau dia ada, boleh jamu, boleh pegang, boleh lambung, boleh tengok. Ni dia ada ni. Sebab ada ni boleh tengok, boleh jamu. Tapi sifat wujud Allah Ta'ala, dia tak naik siapa tangan ada. Kalau ada, boleh tengok sifat wujud. Ni hak kita boleh tengok, ialah ru'yatullah. Tengok Allah Ta'ala di akhirat kan. Apa Tuhan katanya? Wa ahsanu wa ziyadah lillazina ahmanu lillazina amanu wa ziyadatun ataupun ila rabbiha nadhirah tengok Allah Ta'ala. Maka tengok Allah Ta'ala itu zat. Adapun di wujud kita nak tengok tak boleh sebab reti. Apabila ada zat tu maka retilah ada di situ di zat tu itulah. Maka kita tak nak retikan masalah zat ni. Zat ni zat gabung. Maka reti sifat ada di situ selalu dah. Reti di zat tu selalu dah.
Dan reti. Tak nak siapa tangga ada, tak tunggu siapa tangga tak ada. Mana seperti kita kata, lapad darbun. Orang yang mukul zik tu pahala diri zat. Seorang kena pukul rumah tu zat. Tapi duk pukul lepak. Mik gapa? Gapa mik gana kayu godal pain. Ha pahal di duk kata akik tangan turun naik tu. Ha, ya tak nak patang ada, ya tak tunggu patang tak ada. Lepas tu wujud lagi itu tunjuk ki di atas diri zat. Wujud ni satu sifat duk tunjuk atas zat. Zat apa? Zat kolej, zat apa? Zat gabu, zat apa? Zat telefon, zat apa? Zat meja, zat apa? Zat fari. Ha deh. Nok ya tu sifat wujud ni satu sifat yang duk tunjuk atas zat benar. Zat seorang, zat kambing, zat apa? Zat uta, zat apa? Zat kuda, zat apa lagi? Zat ayah. Makna sifat wujud duk tunjuk di atas zat tu. Kalau kita zat kita. Kalau zat tu zat tu Kalau zat ayah. Kalau zat kambing, weh, mang. Sebang. Dan diri cokong. Sebab ini sifat wujud dinamakan sifat tunggu zat dan tunggu tuwe. Selama mana tuwe ada dan zat ada, retilah wujud dan adalah ke? Retilah wujud. Dan ada diri zat dah. Lama mana diri zat tu ada, selama itulah kita retikan sifat wujud. Selama mana zat tak ada, selama tu kita reti sifat wujud. Selama mana usina zat tak ada, selama tu kita tak reti. Zat hilang bila, wujud pun hilang gitulah. Supaya kita kata apa? Hilang tu hilang bayar. Bayar tu ada selama mana? Selama zat tu cokong seorang tu ada. Depa bila zat seorang tak ada, bayar pun tak ada. Faham tak? Dah. Sifat wujud je tunjuk atas zat. Selama mana zat ada, reti wujud. Apabila zat tak ada, maka tak retilah wujud tika tu. Dah. Wujud yang tak terima oleh tasawuf pada kata ternapinya. Wujud ni, wujud Allah Ta'ala, orang panggil tak terima oleh ternapi, tertolak atau tak ada weh. Tak ada Allah Ta'ala, maka tertolak ternapi. Tengok. Mulahazah tiada wajib mengetahui mukallaf daripada wujud itu, ainuzat ataupun lain pada ainuzat. Hak ni mukallaf, orang biasa tak wajib kena tahu. Kalau tak tahu pun tak berdosa. Hak ni bagi khasnya ulama' saja tahu tak wujud ni kena pada diri zat ke bukan diri zat. Ke dia suku sakat pada zat. Maka ni ulama suku bercara dah. Dah. Patu mustahil bagi ada tu apa dia? Adam. Mana arti tak ada. Faham tak? Tak ada tu hak tu mustahil. Akal kita tak terima, akal kita tak termasuk, akal kita tak tergambar. Lepas tu, dalil wujud Allah ialah ada segala makhluk. Dalil kata mana Tuhan ada? Dalil segala makhluk, yang ni benda hak Tuhan sudah jadi. Faham tak? Sebut kata makhluk, benda hak sudah ada. Benda hak sudah lahir. Benda hak duk dapat mata kita nampak ataupun tak nampak. Makna kata benda hak Tuhan sudah jadi. Adapun mungkin boleh dua. Boleh jadi benda Tuhan jadi dah. Ataupun benda Tuhan tak jadi lagi. Itu dia panggil mumkinun. Tapi sebut kata makhluk. Ini benda hak Tuhan sudah jadi dah timur dah. Mana tengok. Papai ni sudah timur dah. Kursi ni sudah timur dah. Meja ni sudah timur dah. Dan kitab ni sudah timur dah. Lagi pula dah. Dia tak boleh. Dah. Sudah jadi dah. Kerana ia mungkin ni. Dah. Kawan dia. Perkara yang patut ada dan patut tiada je. Dia tak boleh. Buatlah dia. Itu dia. Benda yang patut ada dan patut tak ada. Sebut mungkin. Benda boleh jadi ada. Benda boleh jadi tak ada. Supaya kita sikit lagi nak kaya ke nak sesak. Benda mungkin lah ke. Lah ni kita boleh makan gitu. Tapi satu hari kerja nak kaya. Boleh jadi. Nak jadi tokai emas ke. Nak jadi sedekah besar ke. Tokai kapal ke. Tokai ikan ke. Nak kata kan? Benda mungkin. Benda boleh jadi. Pasti ada baginya yang mengada. Alam ni, makhluk ni dalil tak Tuhan ada. Sebab apa boleh kata ya dalil tak Tuhan ada? Sebab dia benda mungkin. Sebut kata mungkin, perkara patut ada, patut tak ada. Ataupun pasti ada bagi dia yang mengada. Sebab dia tu baru. Sebut kata baru, artinya ada bagi dia tu. Maknanya? Ada selepas pada tak ada. Mana berhubung dengan adamul lahik. Tengok. Mulah malhaus apa dia? Wujudul alam. Ada alam. Dalilun ala wujudillah. Ada alam semua makhluk semua ni. Dalil tanah di atas kata ada Tuhan. Wujudul alam, ada alam. Ala wujudis sani. Dalilun ala wujudis sani. Dalil di atas ada orang menjadi. Dan pula wujudul alam. Dan ada alam ini juga. Dalilun ala wujudil khaliq.
Adalah orang yang menimbul. Dalil di atas ada orang menimbul dia. Ada orang buat dia. Dan pula wujudul alam. Dan ada alam ni, makhluk ni semua. Dalilun ala wujudil mudabbir. Dalil di atas kata adanya mudabbir. Orang duk atur dia. Duk susun dia. Tak susun belaga riuh dah. Sekarang bitai dengan bulan. Bitai sama bitai banyak tak langit tu kan. Kamu dia kata wallahu alam. Sekat tu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu. Dia tak kata minta buruk tangi dah. Tak kata buruk lu. Lagi orang duk baca, duk tulis belah-belah. Al-babur rabi'u, bermula bab yang keempat. Zaidi. Kata buk Zaidi. Bab yang keempat. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Ada tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Bab yang keempat daripada nauk yang kedua. Nauk yang kedua terbahagi kepada 5 bab. Bab yang pertama bab infial. Hatta bina bagi mutawa infial tambah hamzah dengan nun. Bab yang kedua bab iftial. Tambahkan akan gapo hamzah dengan ta di antara fa fi'i dan la fi'i. Infi'i. Bab yang tiga ialah kena bab if'ilal, bab ihmirar. Nah hatta dia bagi bina li mubalaghatil lazim. Maksud bab apa? Ngapa so-so. Nah tadi kita tanya mana bab ni hatta gapo-gapo tu. Al-babur rabi'u, bermula bab yang keempat ai minan nau'is sani, daripada nau' yang kedua, lagi pula minal abwabil khamsah, daripada 5 bab hak nau' yang kedua ni. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Orang panggil bab tafa'ul. Bab tafa'ul. Mauzunuhu, bermula mauzungnya. Mauzung bagi ini bab. Dah. Mauzungnya apa yang dibuat timbangkan bagi bab yang keempat ni. Takallama yatakallamu takalluman. Apa takallama? Menebay-nebay bercakap ia. Ya malah kecek cakap tapi tebay-tebay kecek. Gitu. Takallama pasal menolak. Tebay-tebay bercakap ia dan bersungguh-sungguh bercakap ia. Takallama, jadi menebay-nebay bercakap lah ia. Furqan. Ya takallamu takalluman, ialah takallama ya takallamu takalluman. Wa alamatuhu, dan bermula perceminya, percemi bab yang keempat ni. Al-babir rabi' ataupun babit tafa'ul ni. Ayyakuna madihi, ialah bahasa adalah fi'i madinya. Ayyakuna madihi, bahasa ada fi'i madi dia. Ja'iyan, datang fi'i madi ni. Ala khamsati ahrufin, di atas 5 haraf. Kata 5 haraf ni hala kauniha mutalabbisatan bi ziyadati ta, tambahkan akan ta fi awal mana ta fa'ala. Tengok. Wa harfin akhara, dan satu haraf lagi min jinsi aini fi'lihi. Tambah satu haraf lagi daripada sejenis ain fi'ilnya. Sejenis dengan ain, supaya dengan ain dah. Tambah mana? Bainal fa'i, ai baina fa'il fi'li wal aini, dan ainil fi'li. Wa bina'uhu, dan bermula bina nya, bina bab yang keempat ni. Bab tafa'ul ni. Litakallufi, takdir molek. Ai maudu'un, dihatakan akan dia litakallufi. Apa makna takalluf? Yakni makna menebay-nebay. Orang panggil apa? Berusaha-usaha. Ataupun kaceh. Tu orang panggil cincai, orang panggil cincang. Tu ada takalluf bahasa saya cincang. Bahasa kita tebay-tebay. Kaceh-kaceh, malah cakap tapi kaceh. Malah cakap puasa tapi malah cakap kerja tapi kaceh. Nak pergi berjaya ni kena kaceh. Supaya kita malah kecak nak. Malah cakap nak mengaji. Tapi kaceh supaya nak aling satu hari. Tertebay-tebay. Supaya ingat ta'allam tu. Ataupun ta'allama Zaidun. Berkaceh-kaceh oleh Zaid mengaji. Malah cakap pergi kaceh. Kerana harap masa depan kata nak aling tu. Supaya dia ni. Dia kaceh ke apa? Kaceh taron ni. Gawa? Taron nak. Nak wui kaya. Sebab dia kaceh malah cakap kerja. Kena nak hari-hari kebun. Kena menebah. Buh baja. Kerana dia kaceh-kaceh. Supaya nak kejaya. Tuan lah. Wa bina'uhu, dan bermula binaannya. Binaan bagi al-babir rabi' litakallufi. Pasal mana tu? Bertebay-tebay ia. Berkaceh-kaceh ia. Dan berusaha-usaha ia. Tengok.
Wa makna takallufi dan bermula makna takalluf, yakni maksud dengan kata takalluf, makna bertebai-tebai ni tahsilul matlubi, nak menghasil, pasal molek menghasil oleh seorang al-matlubi akan suatu yang ditutup. Dia nak menghasil akan suatu yang ditutup, syai'an ba'da syai'in, suatu kama dia suatu, dia boleh dah satu kebun, nak satu kebun pula. Yang ngaji dah habis sebuah kitab, ngaji sebuah kitab pula. Tebai dia, kacau dia, menghasilkan tutup suatu, selepas pada suatu. Kacau lepas so. Ngaji dah sebuah kitab, ngaji pula buah kitab lain. Ngaji kita ni, ngaji kita lain. Supaya ni, kerja boleh satu kebun, kebun lain pula. Untuk nak menghasilkan benda yang ditutup, suatu lepas suatu. Sepasa tengok. Nahu ay wazalika takallufu, dan bermula dimakin tu takalluf ni. Nahu ialah seumpama dah ta'allamtul ilma, telah berusahalah, bertebai-tebai oleh aku mengaji. Aku pun tebai mengaji, kacau mengaji. Atasannya gitu lah. Ta'allam tu mempelajari oleh aku, yakni berkacau-kacau, bertebai-tebai oleh aku al-ilma, akan mengaji dan belajar dan menuntut ilmu saat ni. Mas'alatan, akan satu masalah. Aku saat ni menuntut ni mempelajari ilmu saat ni tu, kacau mengaji ilmu saat ni tu, satu masalah. Kemudian ba'da mas'alatin, dapat satu masalah, ngaji pula masalah baru. Dulu ngaji bab semaya, mula-mula tu ngaji bab mi asmaya, geti bab asmaya. Geti dah faham asmaya, cara basuh mulut, cara berkomolah mana, cara basuh tangilah mana, cara berkom, geti dah bab tu. Masuk bab semaya lah. Mana berkacalah ia dan bertebai oleh aku, akan mengetahui dan akan berilmu satu masalah, lepas tu satu masalah. Dulu ngaji bab taharah, cara menyuci. Mari ni junuk lah mana, mi'as semaya lah nak. Hati hatu, cuk hatu. Maka tebai pula kacau pula pergi ngaji bab semaya. Gapo tik syarat semaya, gapo rukun semaya. Lepas pada ngaji bab semaya pula, ngaji pula masalah bab muamalat. Cara menego lah mana kena dengan syarat. Tu. Lepas satu masalah, lepas tengok. Al-babul khamisu, bermula bab yang kelima. Bab yang kelima ni daripada mana? Ay minal abwabil khamsati. Dah, mudah-mudah ni. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Pak cuk padanya, bab panggil bab apa? Ni panggil di masdar. Kalau misalnya di sulasi mujarad, ia panggil di fi'i. Nah, bab pertama, bab fa'ala yaf'ulu, ia panggil di fi'i. Tapi hak lain pada sulasi mujarrad, ia panggil apa? Sulasi mazid satu harah, sulasi mazid dua harah, ia panggil di masdar. Ingat molek, panggil di masdar. Perhati cuk pradenya, noktah kita naknya, bab panggil bab boy, bab tafa'ul ka, bab tafa'il ka, bab if'al ka, bab infi'al. Tengok situ molek. Lepas tu lagi pak kita fahamnya, ialah kita kena noktah yang berat titik berat dalam sarah, yakni bina gopo. Hatta hari gapo tengok. Al-babul khamisu tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Bab ya bab tafa'ul. Mauzunuhu, bermula mauzunnya, lapan yang dibuat timbal saat itu, taba'ada yataba'adu taba'udan. Dah hatta bagi taba'ada yataba'adu taba'udan. Wa alamatuhu, dan bermula ilamatnya, ilamat bagi al-babil khamis, ayyakuna madihi, bahawa seadalah fi'i madinya ala khamsati ahrufin, datang ia di atas 5 harah. Hal keadaan 5 harah bi ziyadati ta'ifi awali, datang saat itu dengan tambahkan ta pada awal, wal alifi, dan alif bainal fa'i wal aini. Tengok. Wa bina'uhu, dan bermula bina bagi ini bab ni lil musyarakati, bagi musyarakah, yakni bersekutu dan berkongsi bainalis naini, di antara dua orang. Makna nak timbulkan musyarakah, yakni kena hasil daripada dua pihak, dua orang. Fasa'idan, maka lebih, ataupun kita kata timbulkan masalah musyarakah saat itu di antara dua ataupun lebih pada dua. Tengok. Misalul musyarakati, bermula misal musyarakah. Mudah-mudah tu kita nak buat derah-derah tu dah. Lepas tu nak i'rab tu kita pergi i'rab semula.
Misalul musyarakati bainal isnain, bermula misal musyarakah di antara dua orang. Lagu nak. Nahwu taba'ada Zaidun an amri. Telah jauh menjauhi. Pasal nama molek. Itu musyarakah tu. Pasal itu. Taba'ada Zaidun an amrin. Telah jauh menjauhi oleh Zaid an amrin daripada Umar. Tapi dia kata buah tengok tak boleh buah. Al-misalu fi aksarin nusakhi taba'ada Zaidun wa amrun wa huwa aqrabu. Misal lagu tu terlebih baik. Lebih comel dan terlebih dekat. Orang panggil kepada as-sahih. Itu mana aqrabu ai ila sahih. Gitu. Jadi hak comel misal kan? Taba'ada Zaidun wa amrun. Telah jauh menjauhi oleh Zaid akan Umar. Makna jauh Zaid akan Umar, Umar menjauhi daripada Zaid. Pakak dok menjauhi diri mari. Zaid kau jauh pada Umar, Umar kau jauh pada Zaid, kan? Atau dia panggil musyarakah, bersekutui al-bu'du daripada ai minal lisnain, timur daripada dua pihak. Wa misalul musyarakati, dan bermula misal musyarakat, yang bersekutu juga tapi fasa'idan, maka lebih. Jadi pada fasa'idan hak zahak dulu pun lagu ni kan. Tulis apa peh-peh. Fasa'idan tu dia panggil masuk pada sahibul hal al-mahzufi. Tulis itu. Pada fasa'idan tu. Pada fasa'idan tu tu masuk pada sahibul hal mahzuf. Hak benda penting-penting kita royak. Benda selit-selit sepit tu. Mubtada khabar gapo tu kita dok faham sok modok dengar sok modah. Hak benda selit-selit sepit nak derah kita lagi. Fasaidan orang panggil masuk pada sahibul hal yang mahzuf Zaidi. Takdir nah. Ai fazahabal adadu. Fazahabal adadu takdir tu. Tu masuk pada fazahaban. Masuk pada sahibul hal yang mahzuf. Ai fazahabal adadu halan kaunihi saidan. Maka berjalan dan pergilah oleh bilangi halan kaunihi hal keadaan bilangi ni saidan lebih pada dua. Nak kata musyarakah ada di kurang-kurang dua. Makna berkongsi tu kurang-kurang tu dua. Kalau tak panggil berkongsi. Supaya Tuhan panggil tunggal supaya tak ada berkongsi. Tak ada syarik bagi dia. Tapi mana nak timbulkan makna dan timbulkan perbuatan, yakni berkongsi di antara dua ataupun lebih. Tengok hak lagu nak. Nahwu hak lebih pada dua ni. Berkongsi dan timbul perbuatan lebih pada dua. Timbul kesan ataupun perbuatan yang berkongsi lebih pada dua kan? Nahwu tasalahal qaumu, telah berdamai oleh kaum. Apa berdamai oleh kaum? Telah berbaik-baik di antara kaum tu. Pakak mu baik, mu baik, ku baik, mu makan ku dah. Pakak berdamai duk balah batah, duk tikir lagi mari, godai lagi mari. Lepas patu tu pada tu, pakak baik lagi mari di antara kaum-kaum hak yang berbalah bantah saat ni. Tu dia. Kemari kita ngaji nak yang kedua dah. Nak dua. Nak yang kedua kita tengok apa dia? Tengok. Nak yang dua, perhati sini tak kalah lu. Tak kalah lu. Nah. Ni kita nak masuk lagi nak yang tiga. Nak yang kedua daripada tiga nak. Maka fi'i hak sulasi tambah di atas sulasi mujarrad, maka ya tubik tiga nak. Makna kata tambah tu ada kala satu harah, maka bab tubik tiga bab gi ngapa? Tubik tiga bab. Tambah tas sulasi mujarrad tiga bab. Mula-mula bab if'al, bab apa? Bab taf'il, bab apa lagi? Bab mufa'alah. Hak ning tambah tasulasi mujarrad tiga harah. Kata tambah tasulasi mujarrad satu harah. If'al tambah af'ala tambah hamzah. Kemudian taf'il tambahkan ain. Tafa'ala tambahkan ain, orang panggil sejenis pada ain fi'il. Tafa'ala ba taf'il. Yang keduanya ba apa? Ba yang tiganya ba mufa'alah. Tafa'ala ya tafa'alu apa? Fa'ala yufa'ilu mufa'alah. Kemudian bina ba yang pertama hak tambah tasulasi mujarrad satu harah. Bina hatta bagi muta'addi ghalib lazim saat itu jarang-jarang berlaku. Dan bak taf'il hatta dia tu hatta kira bagi taksir. Ada kala taksir pada fi'il, ada kala taksir pada maf'ul, ada kala taksir pada fa'il. Dan pula bak mufa'alah, hak tu bagi musyarakah bainal isnain, dah kan? Kemudian nauk yang kedua daripada nauk yang kedua pada tiga nauk hak fi'il tambah tasulasi mujarrad dua harah. Kala pada awal, kala pada tengah, kala sejenis dengan infi'il. Tengok. Babul awal, al-babul awal. Babul infi'al. Infi'al ni tanda kita kenalnya tambah hamzah. Mana? Infi'al, infa'ala. Tambah hamzah pada awal. Infa'ala. Fa'ala tambah ni. Tambah ni. Nisa tambah. Lepas tu nung nisa.
Ni dua tambah ni. Nun dengan apa? Dengan hamzah. Ziyadatul hamzati wan nun fi awwali. Bina ayah hatta bagi mutawa'ah. Kita tahu dah makna mutawa'ah apa? Ialah wa maknal mutawa'ah. Apa dia? Husulu asari syai' an ta'allukil fi'lil muta'addi bimaf'ulih. Makna berlaku mutawa'ah itu selepas daripada kesan bergantung fi'il muta'addi dengan maf'ulnya. Bertamak fi'il muta'addi dengan maf'ul, makna hasil fi'il muta'addi dah selepas dengan maf'ul dia, makna hasil fi'il muta'addi bergantung dengan maf'ul siap. Baru tika tu dia panggil timbulkan mutawa'ah daripada kesankan fi'il muta'addi bergantung dengan maf'ul, maka mendatar selepas daripada fi'il muta'addi datar dengan fa. Ini isyarat kata terima daripada kesan ni. Kasartu zujajah fankasara zalika zujaju. Maka terima. Fa ni isyarat mentaatikan akan masalah mutawa'ah dah tu. Kesan ni daripada fi'il muta'addi yang bertamak dengan maf'ul dia, maka apabila ada fi'il muta'addi dia bertamak dengan maf'ul, maka selepas dah tu ada datarkan fi'il lazim, maka tu dia panggil terima mutawa'ah. Dan bab yang kedua bab ifti'al mana? Ziyadatul hamzah fi awwali wa ta'i bainal fa'i wal aini. Ta mana ifta'ala. Ifta'ala tambah fa ke hamzah pada awal, ta di antara fa dengan ain ni. Bina hatta bagi wa mutawa'ah jama'tul ibila fajtam azalikal ibilu. Aku hipung kupu dengan jama'ah ni. Fi'il muta'addi ni jama'ah fi'il. Tu maf'ul, tu fa'il. Al ibila maf'ul. Maka bergantung fi'il muta'addi akan maf'ul al ibila. Maka apabila kesan bergantung bertamaklah fi'il muta'addi dengan maf'ul, maka lepas tu datar satu fi'il, datar dengan fa. Maka inilah isyarat kata terima mutawa'ah. Jama'tul ibilah, aku himpun kupu uta, maka terima ta'atlah oleh dimaksud uta, akan apa dia? Akan terhimpun tu dia panggil mutawa'ah. Dah, dia panggil mutawa'ah. Dan bab yang tiga. Bab yang tiga bab if'ilal. Bina mubalaghatil lazim ataupun kata kilil alwan wal uyub. Hak ni hatta bagi mubalaghah lazim. Lazim kana tetaplah oleh bersangat teh merah di muka zaid ni. Ataupun kata ke hatta bagi alwan, bagi warna. Mana ihmarra, merah tu warna. Warra zaidun. Hak tu dia panggil cacat, cerah, uyub. Nah, dia panggil warra zaidun. Maka ba if'ala ihmarra, hak ning hatta di atas bina bagi alwan ataupun bagi kecacat teh. Nah. Dan bab yang keempat bab tafa'ul. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Takallafa yatakallafu takallufan wawe. Ada bina dia tu hatta takalluf. La yukallifullahu illa wus'ah. Makna takalluf ni makna menebai-nebai. Kacau-kacau, berusah-usah. Malah pun kacau. Malah ngaji kacau, malah kerja pun kacau kerana nak berduit. Nah, tengok. Ta'allamtul ilma mas'alatan ba'da mas'alatin. Aku menemai-nemai mengaji akan ilmu akan satu masalah selepas pada masalah. Ni orang panggil kena kacau. Ilmu tak ada kata mari reti selalu. Reti dengan tak ada mengaji, ya bukan ilmu. Nak dapat ilmu, hasil ilmu selepas daripada seorang tu menemai-nemai. Seorang tu berkacau-kacau supaya seorang nak dapat kata kena kacau, kena tebai. Bab yang kelima bab tafa'ul. Bina dia tu ada hatta bagi musyarakah. Musyarakah tu ada musyarakah dua. Mana berkongsi di antara dua. Ataupun musyarakah lebih pada dua. Aksar. Mana? Dua tabang ada Zaidun an Amrin. Tapi tabang ada Zaidun Amrun. Nah, Amran. Tabang ada Zaidun Amran. Hak tu dua orang. Kuskutui. Jauh menjauh. Zaid jauh pada Umar. Umar jauh pada Zaid. Kau jauh. Tu dua orang. Ataupun timur musyarakah lebih pada dua. Mana? Tasolah al-qawmu. Telah berdamai oleh kau. Mana kau ni? Orang panggil kuih-kuih tiga orang. Lepas tu lebih pada 3, 4, 5, 10. Orang panggil berdamai. Timurkan as-sulhu di antara kaum-kaum dan kumpulan tu. Orang panggil timur musyarakah lebih pada dua. Sekat tu kan mana kata. Wallahu a'lam. Gitu dah ni dah.